Berkaitan dengan laporan audit, satu laporan yang menunjukkan bahawa kerajaan kita tidak mengambil iktibar atau pengajaran daripada laporan-laporan audit yang sudah puluhan tahun setiap tahun dibentangkan ke dalam parlimen, yang menunjukkan wujud dan berlakunya ketirisan, kebocoran, penyalahgunaan, dan ada nasihat pandangan-pandangan yang telah pun diberikan oleh Ketua Audit Negara daripada laporan tersebut. Nampaknya kerajaan tidak mengambil untuk dibuat satu penganalisaan untuk memastikan supaya perkara-perkara yang telah pun berlaku sebelum itu tidak akan berulang di tempat-tempat yang lain ataupun kementerian ataupun agensi yang lain. Tapi ternyata kali ini bahawa ketirisan dan kebocoran itu terus berlaku, dan dia menunjukkan sesuatu yang sangat memalukan dan sangat menjijikkan, daripada barang yang berharga hanya berapa ringgit saja kan, berapa ringgit kita beli dengan harga ribuan ringgit umpamanya, dan dari segi integriti kita cukup lemah. Dan saya menuntut supaya Menteri Kewangan harus dipertanggungjawabkan, kerana perbelanjaan itu dibentang oleh Menteri Kewangan. Bila report itu dibuat oleh audit, sepatutnya Kementerian Keuangan telah mengambil pengajaran untuk memastikan supaya pengurusan keuangan negara kita itu tidak berlaku ketirisan dan kebocoran. Jadi nampaknya Menteri Keuangan cuai dalam melaksanakan tugas beliau sebagai nak menjaga kepentingan tanggungjawab keuangan negara. Jadi apa stand bagi Pakatan Rakyat untuk mengelak berlaku supaya Ya, sebab itu kita menawarkan diri untuk membantu kerajaan. Pakatan Rakyat menawarkan diri untuk membantu kerajaan dengan minta Perdana Menteri mewujudkan satu majlis khas, iaitu dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri dan diwakili oleh Ketua Pembangkang dan juga Ketua Audit Negara, untuk kita melihat penelitian segala laporan-laporan tersebut dan mencari jalan untuk mengambil tindakan-tindakan ke atas mereka-mereka pelaku-pelaku yang telah pun mengakibatkan kerugian yang begitu besar kepada keuangan negara. Kita nak pertama sekali tindakan harus dibuat, penguasaan harus dibuat, dan kemudian ialah untuk melihat bagaimana mekanisme boleh diwujudkan untuk mengelak daripada masa yang akan datang. Yang pertama kali kita terima kasihlah di atas perubahan yang telah dibuat, di mana laporan audit kita terima awal. Nak banding dengan tahun lepas, kita terima selepas 2 minggu perbahasan baru kita terima laporan audit. Jadi pada kali ini kita terima awal, dan apabila kita meneliti daripada laporan-laporan yang telah dibentangkan, terlalu banyak sebenarnya masalah ketirisan, kebocoran dan penyalahgunaan wang yang berlaku dalam negara terlalu tinggi. Malah kalau kita tengok fakta-fakta yang diberikan, tidak ada pengurangan, malah peningkatan berlaku di semua sudut, di semua peringkat. Sangat mengejutkan kita. Saya bagi contoh, di dalam laporan audit menyebutkan bagaimana 1 juta ringgit wang biasiswa untuk pelajar ITB, Institut Profesional Baitul Mal, di mana duit ini sepatutnya diberi kepada pelajar tetapi tak diberi kepada pelajar, tapi duit ini juga tidak dikembalikan kepada Baitul Mal, Majlis Agama Wilayah Persekutuan. Jadi persoalan di sini di mana? Sedangkan ini wang zakat, wang untuk keperluan pelajar miskin, itu pun disalahgunakan atau macam kita tak tahulah, tetapi sampai tahap ini masih belum audit mengesahkan, tidak ada jawapan resmi daripada pihak yang bertanggungjawab. Jadi itulah penyelewengan. Kalau kita tengok dari sudut penggunaan wang terlalu banyak, saya bagi contoh, ada satu kes di mana pembelian peralatan kerajaan untuk satu enjin di bawah, di mana enjin tu harganya dalam nilainya, kosnya lebih kurang 42 juta. Tetapi yang paling memelekkan kita, saya akan bagi fakta lepas ni, yang paling memelekkan kita ialah harga bumbung yang untuk melindungi enjin tu 172 juta. Tak menasabah. Harga bumbung mengatasi harga alat tu sendiri.
Jadi ini sangat tak munasabah. Begitu juga kita tengok dari peralatan kerajaan di bawah Kementerian Pertahanan, di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang melibatkan Kementerian Wanita. Yang paling saya terkejut adalah di bawah Kementerian Wanita, rupanya dalam laporan audit menyebutkan wang untuk pengurusan pembayaran sewa bangunan kementerian telah digunakan diberi kepada NGO, dan NGO tu pula pembayarannya tidak mengikut saluran saluran syarat kewangan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, di mana wang itu telah dimasukkan ke dalam akaun NGO tapi tanda tangannya diberi selepas 250 hari, ada yang sampai 700 hari daripada duit tu diterima, tak mengikut spek peraturan kewangan. Dan sangat-sangat meragukan. Begitu juga pembayaran kepada OKU yang umur 70 tahun, yang sepatutnya murid ataupun pelajar OKU layak menerima bantuan kerajaan yang berumur bawah pada 19 tahun. Tetapi dalam kes laporan audit ada menyebutkan pelajar OKU berumur antara 20 hingga 70 tahun tapi masih lagi menerima bantuan kewangan allowance OKU. Jadi sepatutnya mereka ini di bawah bantuan di bawah kebajikan masyarakat. Jadi menunjukkan bahawa keberkesanan, pemantauan, pelaksanaan tidak begitu rapi. Banyak perkara, banyak pembaziran berlaku dan sangat menyentuh hati kita sebenarnya. Tapi YB kita tengok benda tu setiap tahun macam tu. Tapi tak ada sebarang tak ada diambil oleh kerajaan. Sepatutnya kerajaan sepatutnya saya mencadangkan supaya SPRM kerajaan bertindak di atas semua yang telah dilaporkan oleh Ketua Audit Negara, sebab ini melibatkan wang negara. Walaupun RM1 penyelewengan berlaku, tak munasabah. Contoh dalam di bawah Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, satu kes di mana ada 5 pesawat untuk latihan tentera, untuk latihan anggota dibeli, tetapi yang diterima hanya 3. 2 pesawat hilang. Berjuta, bukan harga ringgit, ini jutaan nilai hilang. Jadi kalau tidak ada dibuat pemantauan ataupun dibuat tindakan oleh pihak SPRM ataupun oleh pihak kerajaan, kes ini akan berulang. Pada hadapan beratus bilion lagi duit negara akan hilang, beribu juta lagi duit akan habis begitu saja. Audit negara yang sememangnya dikemukakan setiap tahun nampaknya masih tidak diambil berat oleh pihak kerajaan. Status keputusan audit ataupun kesimpulannya tetap menghasilkan perkara-perkara yang sama, teguran-teguran yang serupa, pembaziran, penyalahgunaan, tapi dia masih berlarutan. Jadi ini adalah satu perkara yang sepatutnya diambil berat oleh pihak kerajaan, sesuai dengan transformasi yang nak dilaksanakan, dilancarkan, sepatutnya beri fokus bagaimana untuk mengatasi. Kalau tidak, sampai sudahlah audit kita beginilah rupa dan wajah. Jadi saya harap semua pihak, termasuklah kerajaan Pakatan Rakyat, bukan saja hanya kepada kerajaan sekutu. Sebab tujuan audit itulah untuk kita membuat satu pemurnian kepada pengurusan keuangan negara. Kalau tidak, kerana dia melibatkan harta rakyat, dia melibatkan harta orang ramai, nanti dia akan dianggap sebagai tidak beramanah. Kita sebagai pemimpin, kita kena beramanah dan mesti melakukan sesuatu. Okay, nampaknya laporan audit 2012 tidak memberikan satu bentuk keinsapan kepada kerajaan Barisan Nasional, terutama di dalam pengurusan kewangan negara kita. Sepatutnya perkara teguran yang telah ditegur dalam audit-audit yang sebelumnya menjadi pengajaran kepada kerajaan supaya dapat menambah baikkan. Sebaliknya kita lihat semakin teruk dan tidak adanya satu improvement. Malahan kadang-kadang yang paling mengerikan kita apabila digambarkan dengan kehilangan senjata 44 senjata api yang hilang daripada polis. Satu perkara yang amat kita mengejutkan rakyat, terutama dalam suasana kita bincang berkenaan dengan kes jenayah yang begitu hebat menular negara kita. Tiba-tiba isu audit 2012 mendedahkan tentang kelemahan yang berlaku. Begitu juga dengan apabila didedahkan melalui Kementerian Dana Sukan, satu bentuk yang rakyat ditipu, kena 1.6 juta yang untuk K-pop
pada mula asalnya dia kata tidak membabitkan wang kerajaan. Dia kata ini ada sponsor, tiba-tiba apabila dikeluarkan laporan audit, dia adalah merupakan wang rakyat.